Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua sihat ke? Dah buat ke nota semalam? Setakat Ustazah rekod ni, Ustazah tak dapat lagi apa-apa nota daripada kelas yang Ustazah ajar. So hantarlah nota. Awak ingat awak salin betul ke? Boleh hantar tau. Hantar sekali dengan nota hari ni. Okey, so hari ni kita akan sambung tajuk semalam. Semalam kita banyak belajar tentang apa hikmah zakat, siapa yang akan terima zakat. So hari ni kita belajar tentang siapa yang perlu keluarkan zakat. Okey, so kita terus sambung lah. Okey, zakat tu ada berapa jenis? Zakat ada 2 jenis. Pertama ialah zakat fitrah. Yang kedua ialah zakat harta. Zakat fitrah memang kita biasa dengar lah. Biasa bulan Ramadan je kita akan nampak kalau pergi dekat bazar Ramadan. Tahun lepas tak ada bazar Ramadan kan, COVID. Tahun ni insya-Allah ada. Dan tahun-tahun sebelum ni kalau kita tengok dekat bazar Ramadan akan ada satu meja dibuka. Kaunter pembayaran zakat. Itulah kaunter nak bayar zakat fitrah. Okey, so zakat fitrah ni biasa komen kita dengar. Setiap orang akan merasai bayarnya lah. Kamu mungkin tak rasa nak bayar. Tak tahu pun siapa yang bayar. Mak ayah kamu lah yang akan bayarkan untuk kamu. Bila kamu dah kerja esok, ataupun kamu dah belajar, kamu dah ada allowance, bayarlah sendiri zakat tu. Tak ada salahnya pun. Okey, seterusnya ialah zakat harta. Zakat harta ni tak ramai yang tahu. Kalau tak biasalah dengar. Okey, so hari ni kita akan belajar. Apakah harta yang perlu dibayar zakat? Yang wajib dibayar zakat. Tak semua harta kena, tapi kalau siapa yang ada harta ini, perlulah keluarkan zakat. Okey, so kita pergi. Apa yang pertama sekali lah, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah maksudnya ialah mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang mukallaf dan orang yang berada di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya mengeluarkan harta tertentu. Harta apa yang perlu dikeluarkan untuk zakat fitrah? Ialah harta tentang makanan asasi. Itulah makanan asasi kita apa? Beras. Beras kita yang beli. Okey. So makanan asasi orang Malaysia ialah beras. So itulah harta yang perlu dikeluarkan untuk zakat fitrah bagi setiap orang yang mukallaf, orang yang mempunyai, yang sudah ada tanggungjawab ke atasnya lah, yang mampu memikul tanggungjawab dia. Dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Anak-anaknya, isterinya, mak ayahnya bayarkanlah zakat. Dia kena bayarlah zakat untuk orang-orang yang dia tanggung. Dengan syarat-syarat, ada syarat-syarat tertentu tentang zakat fitrah ni dan mempunyai tempoh masa. Tempoh masa ni ialah bulan Ramadan yang telah ditetapkan oleh syarak. Awal raya pun boleh. Sebelum sembahyang hari raya boleh bayar lagi. Okey, nanti kita belajar lagi. Okey, apakah hukum zakat fitrah? Ialah wajib. Wajib apabila dia telah memenuhi syarat wajib zakat fitrah. Jadi kita belajar apakah syarat wajib zakat fitrah. Kadar zakat ada berapa banyak? 1 gantang Baghdad. Baghdad yang bersamaan dengan 2.7 kilogram beras. Okey? 2.7 kilogram beras. Biasanya orang kalau dia ada sawah padi, dia angkatlah beras itu hantar. Tapi kalau biasanya lah kat uruf yang berada di Malaysia, dia akan tukarkan 2.7 kilogram beras ni, dia akan tukarkan kepada nilai wang, nilai RM dah. Dan dia berbeza mengikut majlis zakat negeri masing-masing. Okey? So, setiap kali nak puasa, lagi sebulan lagi ni, tak sampai sebulan kita nak puasa, bolehlah semak berapa banyak kadar zakat fitrah bagi setiap negeri. Okey. So, seterusnya apakah dalil nakli bagi zakat fitrah? Dalil nakli dalam satu hadis an Ibnu Umar anna Rasulullah farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha minal muslimin. Maksudnya daripada Ibnu Umar telah meriwayatkan bahawa Rasulullah telah menfardukan waktu ini Rasulullah telah memfardukan tentang zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua manusia. Sa'an min tamrin, dengan mengeluarkan 1 gantang kurma, au sa'an min sya'irin, atau 1 gantang gandum, ala kulli hurrin au 'abdin, ke atas setiap orang sama ada dia merdeka ataupun dia seorang hamba,
zakarin au unsa, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, minal muslimin, dan dia merupakan seorang Islam. Siapa orang Islam wajiblah bayar. Okey? Seterusnya, apakah syarat wajib zakat fitrah? Yang pertama tadi Islam, tadi minal muslimin, Islam. Seterusnya hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Okey, Ustazah bagi banyak situasi lah. Let's say seorang bayi dia lahir sebelum betul-betul sebelum buka puasa. So dia sempat merasai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Confirm lah dia jumpa Syawal kan. So dia boleh, dia bukan boleh, dia wajib dah keluarkan zakat. Tapi takkanlah baby tu lahir-lahir dia terus bayar zakat fitrah. Tak adalah, ayah dia lah yang kena bayarkan. Okey, satu lagi situasi, dia mati. Dia contoh meninggal, dia dah buka puasa, kemudian dia dah sembahyang maghrib, dia sempat sembahyang maghrib, dia sempat bertakbir, tiba-tiba ditakdirkan dia meninggal. So dia sempat merasai awal bulan Syawal walaupun seminit. So dia wajib keluarkan zakat. Okey. Dan satu situasi lain, contohnya kalau dia sebelum buka puasa tiba-tiba dia meninggal dunia. So dia tak sempat pun merasai awal bulan Syawal. So dia tak perlulah nak membayar zakat fitrah. Tapi biasanya orang dah bayar, tak apalah, itu kira amalan sedekah dia lah. Okey, seterusnya dia mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk dirinya dan untuk tanggungannya pada malam dan siang hari raya. Maksudnya keperluan makan, minum contohnya sehari, contohlah kata RM15, RM10 lah senang nak kira kan, contoh RM10 untuk diri dia dan tanggungannya. Let's say dia dan tanggungan total semua 5 orang. So total dia perlu ada sekurang-kurangnya RM50 untuk makan dan minum. Biasanya orang memang lebih lah kan. So siapa yang dah lebih daripada keperluan makan dan minum, dia dah boleh beli baju raya, boleh beli kuih raya, boleh masak rendang, boleh masak lemang, ketupat, nasi impit semua. Itu kiranya melebihi keperluan lah tu. So dia dah wajib lah sangat-sangat nak bayar zakat fitrah. Okey, so terusnya, waktu bila kita perlu keluarkan zakat fitrah? Waktu bila? Yang pertama, ni ada lima hukum pada setiap waktu ni lah. Yang pertama ialah wajib bayar zakat fitrah selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Okey. Yang kedua, dia sunat untuk membayar zakat fitrah sebelum solat hari raya Aidilfitri. Tapi jangan awak tunggu sebelum solat hari raya, takut tak sempat sebab memang ramai. Bayarlah awal. Sebabnya kalau kita tengok makruh bayar kalau dah selepas solat hari raya Aidilfitri sehingga sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Dah kira makruh. Kalau kamu tak sempat nak bayar sebelum, terbayar selepas, kira makruh lah waktu itu. Haram bayar zakat fitrah selepas terbenam matahari pada hari raya pertama. Dah kira haram lah waktu tu untuk bayar. Diterima tapi haram. Haram. Okey, aku nak bayar, ambil tu ambil je. Tapi tak tahulah, wallahualam, antara kamu dengan Allah lah. Okey, seterusnya harus untuk bayar sepanjang bulan Ramadan. Nak selamat, bayarlah awal, tak ada masalah, bayar je. Okey, seterusnya dah habis tadi tentang zakat fitrah. Dah habis dah, itu saja. Okey, let's say kalau kamu ada apa-apa persoalan, sebabnya setiap orang memang merasai bayar zakat fitrah. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan komen di bawah, Ustazah akan reply. Sebab Ustazah memang dah on notification. Kalau ada orang komen dekat YouTube Ustazah akan perasan lah benda tu, nanti Ustazah reply. Okay, kalau kata tak nak komen kat situ, nak tanya dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Nak PM Ustazah terus sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya ialah zakat harta. Kita belajar tentang zakat harta. Harta apa yang kena keluarkan zakat? Ini semua ni. Ini. Tanaman dan buah-buahan, haiwan ternakan, emas, perak dan wang, perniagaan, galian dan rikas. Okey, rikas tu apa? Sekejap lagi kita tahu rikas tu apa. Okey, dalil nakli tentang zakat harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Maksudnya, ambillah sebahagian zakat daripada harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka.
Kenapa kita nak keluarkan zakat? Sebab kita nak bersihkan harta kita, nak bersihkan jiwa kita. Sebab contoh kita ada bisnes, kita wajib keluarkan zakat. Sebab kita tak tahu bisnes kita tu memanglah kita bisnes yang memang halal. Okey, punca pendapatan yang halal. Tapi kita tak tahu sepanjang kita berurusan dengan orang, adakah kita terambil harta orang, contohnya terkurang baki, nak bagi baki tu terkurang, ataupun adalah terlebih terkurang. Itu so zakat ni salah satu cara untuk kita membersihkan harta kita. Okey, ada Hazal pernah dengar orang ustaz ulama' kata kalau kata kita punya kenderaan selalu rosak, tunggangan lah, maksudnya kenderaan kita selalu rosak, ataupun rumah tangga kita, isteri kita asyik marah-marah, tanya balik sama ada rezeki kita itu rezeki yang berkat atau tidak. So salah satu cara untuk kita menjadikan rezeki kita berkat ialah kita kena keluarkan zakat. Okey, so seterusnya, apakah syarat wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama ialah seorang Islam. Dia kena orang Islam dah. Dan dia cukup haul. Cukup haul ni ialah dia cukup timbangan dia lah. Cukup ni, bukan timbangan. Cukup haul ni ialah cukup tempoh. Tempoh 1 tahun Qamari, 1 tahun Islam. Yang ketiga ialah cukup nisab. Nisab ni ialah timbangan. Timbangan apa? Mengikutlah jenis-jenis harta tadi. Yang keempat ialah dia sempurna milik dia. Memang sempurna milik dia. Dia ialah pemilik kepada harta itu. Kalau dia berkongsi pun kiranya perkongsian yang memang sempurna lah. Tidak ada bercampur tangan dengan mana-mana pihak lain. Okey, seterusnya dia ialah seorang yang merdeka, dan merdeka ni maksudnya dia bukan golongan hamba. Okey, so seterusnya apakah kita belajar tentang zakat tanaman dan buah-buahan. So apa tanaman yang wajib dikeluarkan zakat? Ialah tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi. Dia ialah makanan asasi bagi sesuatu tempat. Dia boleh disimpan dan dia tidak mudah rosak. Okay, contohnya tanaman padi, gandum, barli dan jagung. Biasa kat Malaysia ada padi. Kalau dekat negara Arab ada gandum. Ikut makanan asasi masing-masing. Ada tempat yang makan barli, ada tempat yang makan jagung. Okey, kalau kita tengok orang putih selalu makan kentang. Kenapa kentang? Dia makanan asasi tapi tak menjadi zakat. Sebab kentang sebenarnya ialah makanan yang mudah rosak. Tanyalah mak awak berapa lama kentang tu dia boleh bertahan. Sekejap je, tak lama. Okey, kalau kata padi ni awak simpan setahun pun elok lagi. Okey, itu sebab itulah dia menjadi zakat tanaman. Okey, apakah zakat buah-buahan? Untuk buah apa? Buah kurma dan anggur kering. Kurma memang tahan lama lah. Memang sedia maklum dia memang tahan lama. Kau tak sampai Malaysia buah tu kan. Selalu kita makan waktu puasa. Anggur kering. Anggur kering ni biasa kita kenal sebagai kismis. Kismis tu asalnya daripada anggur yang telah dikeringkan. Okey, so berapakah nisab untuk zakat tanaman dan buah-buahan? Mesti lebih berapa? Kalau kurang tak kena dah. Kalau kurang tak kena lagi. Okey, kalau lebih dia dah kena bayar. Okey, berapa banyak? 5 ausuk bersamaan dengan 363 gantang Malaysia, ataupun bersamaan juga dengan 1,300 kilogram. Contohnya kalau dia tanam padi, dia punya hasil tanaman setahun mesti cukup 1,300. Biasa lebih. Kalau lebih dah kena bayar. Kalau kata dia ada tanah sengkang kera je, dia usahakan untuk padi untuk dia sahaja. Tak sampai pun 1,300, dalam 500 kilogram je, 500 kan. So tak kena bayar sebab tak cukup nisab. Tapi kalau lebih kena bayar. Okay, so berapakah kadar zakat? Kadar zakat ialah 10% bagi tanaman. Kita usahakan tu tanaman tu bergantung pada air hujan atau air sungai atau air parit, dan tidak melibatkan kos yang besar untuk menguruskan tentang sistem peparitan itu. Dia mengharapkan hujan, mengharapkan sungai, ada tali air. So dia kena bayar sebanyak 10%. Katakan kawasan tu kering kontang, kena buat sistem peparitan sendiri, kena guna jentera, kena guna tenaga manusia yang banyak, dan dia punya semua kos-kos tu tinggi. So dia hanya perlu membayar sebanyak 5% daripada hasil tanaman dia. Okey? Seterusnya ialah zakat haiwan ternakan. Okey, ada 5 haiwan. Kalau kata kamu
bela kucing tak? Kucing bukan haiwan ternakan. Itu haiwan peliharaan. Ayam tak? Haiwan ternakan yang dimaksudkan sini ialah haiwan ternakan yang ada 4 kaki. Ayam tak? Ayam 2 kaki. Itik tak? Itik 2 kaki. Ini ialah haiwan yang 4 kaki. Okey. Contoh orang tu bela tu kambing atau biri-biri mesti lebih 40 ekor. Umur binatang 40 ekor tu mesti lebih 2 tahun untuk kambing dan 1 tahun untuk biri-biri. Okey, berapa kadar dia? Dia kena bayar zakat 1 ekor kambing atau biri-biri. Okey. Kalau lembu atau kebau, orang tu kena bayar zakat kalau lebih 30 ekor dan umur binatang tu semua 30 yang lebih-lebih tu mesti 1 tahun ke atas. Bawah tak kena lagi. Pastikan umur dia lebih 1 tahun baru boleh masuk dalam kiraan lah. Okey, so kalau kata dia ada lebih daripada 30 ekor, kadar zakat yang perlu dibayar ialah 1 ekor lembu jantan. Okey, kalau kata orang bela unta, sekurang-kurangnya dia kena ada 5 ekor. Lebih 5 ekor dah kena bayar zakat dan umur unta tu mesti lebih 1 tahun ke atas. So, kalau dia ada lebih daripada 5 ekor, dia kena bayar 1 ekor biri-biri sebagai bayaran zakat. Okey, apa syarat wajib zakat ni? Pertama, dipelihara di padang terbuka. Maksudnya, dia meragut rumput dekat tanah-tanah lah. Tak kisah tanah dia sendiri ke, tanah orang ke, tanah kampung ke, tanah ladang orang lain ke. Asalkan dia makan daripada, daripada atas muka bumi ni lah, rumput-rumput atas muka bumi ni. Okey, seterusnya binatang ternakan ni tak digunakan untuk bekerja. Kalau tak gunakan untuk bekerja macam kerja bajak, kerja nak pikul barang, kerja nak pam air dan sebagainya lah kerja-kerja. Dia memang betul-betul dijaga sebab nak jadikan sebagai haiwan ternakan untuk dia jual, dia makan, semua itulah. Okey, tapi kalau kata dia ada 5 ekor unta untuk dia bekerja angkat barang dari satu tempat ke satu tempat, tak kena. Sebab itu dah kira haiwan yang dia guna untuk kerja. Kalau dia saja bela untuk ternakan sendiri, dia kena bayar. Kalau lebih daripada bilangan nisab. Okey, cukup nisab. Okey, seterusnya ialah zakat emas, perak dan mata wang. Okey, so apa maksud zakat emas, perak dan mata wang? Senang je, ini paling simple. Kamu ada emas lebih 85 gram. Lebih daripada itu, awak kena keluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah awak ada tu berapa. Contoh awak ada 100 gram. Kalikan dengan 2.5%. Berapa? Lepas tu awak kalikan dengan harga emas semasa. Macam tu nak kira. Perak pun sama. Nisab dia ialah 200 dirham atau dalam kiraan international sekarang 595 gram. So awak kalau lebih daripada ni, contoh ada 600 gram, kena bayar 2.5% daripada simpanan awak kalikan dengan harga semasa. Seterusnya mata wang. Mata wang yang itu macam awak simpan dekat dalam bank. Itu ialah harta simpanan kamu cukup setahun. Dia punya jumlah semua lebih daripada 85 gram emas. Okey, 85 gram emas. Contoh kita kira, Saza kira 85 gram emas, ambil kalkulator. Harga emas sekarang kita ambil dalam 250 lah. Sebenarnya 260, tapi bolehlah 250. So total ada 21,250. Kalau awak ada simpanan lebih daripada RM21,250, awak kena keluarkan zakat 2.5%. Let's say kamu simpan RM22,000. Kali dengan 2.5%. Okey. So ini contoh RM22,000 tadi awak ada kan. So ini ialah RM550 awak kena keluarkan zakat untuk setahun. Okey, macam itulah nak kira. Okey, so seterusnya ialah zakat perniagaan. Apakah maksud zakat perniagaan? Ialah zakat yang wajib dikeluarkan daripada hasil daripada harta perniagaan, sama ada melibatkan harta itu kamu jual barang ke, atau kamu jual perkhidmatan, atau kamu jual servis ke. Contoh kamu buka bisnes cuci rumah orang, perkhidmatan lah tu kan.
Dia punya nisab dia hasil keuntungan. Keuntungan ni banyak sale kamu tolak modal barulah dapat untung. So kira daripada untung, bukan jumlah bisnes, tak. Kena tolak betul-betul modal baru dapat untung. Okey, kena lebih daripada 85 gram emas dia punya timbangan. Jadi kan kita kirakan 85 gram berapa ringgit? Kalau kalau emas sekarang 1 gram RM250. So kamu punya perniagaan kalau lebih daripada 21,000 berapa tadi? 22,000 lah kita ambil. Kita kenakan 22,000, kamu dah kena bayar zakat. Berapa banyak? 2.5% daripada semua keuntungan bersih. Okey, so apakah syarat wajib zakat perniagaan? Pertama, niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Memang kamu buat bisnes benda tu. Memang kamu niat kamu buat bisnes. Okey, seterusnya harta tu ialah harta yang halal dan harta itu boleh menjana pendapatan. Boleh tak jana tambah lagi pendapatan setiap bulan. Okey? So seterusnya sumber harta ialah dengan cara kamu membuat pembelian ataupun kamu pertukaran aset seperti pertukaran aset ni maksudnya daripada orang tukarkan kepada nama kamu, sama ada tukar tu dengan cara jual beli ataupun kamu sewa. Okey. Seterusnya harta tu bukan digunakan untuk kegunaan peribadi. Memang harta itu ialah harta untuk bisnes. Okey, so yang terakhir ialah zakat galian dan rikas. Okey, kamu kena faham apa maksud galian. Galian ialah bahan galian yang dikeluarkan dari bumi, diproses dan akhirnya dia menghasilkan logam galian. Contohnya macam emas, perak, biji timah, petroleum dan bahan mineral yang lain. Okey, itu ialah galian. Biasa tahu dah galian ni apa kan? Seterusnya ialah rikas. Rikas ni ialah harta yang tertanam dalam tanah yang tiba-tiba kamu jumpa. Macam tu. Kamu korek-korek tanah, tiba-tiba jumpa. So, nisab dia seberapa banyak? Sebanyak 85 gram emas. Maksudnya harta tu berapa banyak nilai dia? Lebih tadi lah RM22,000 kalau tengok harga emas sekarang. Okey, so galian berapa banyak peratus kena keluarkan ialah 2.5% daripada jumlah nilai. Lebih yang tadi itulah. Lebih nisab tadi tu kena kira 2.5% dan itulah yang kena bayar. Okey, seterusnya ialah kalau rikas. Kamu kena bayar 1/5 ataupun 20% daripada jumlah nilai barang harta yang kamu jumpa tu. So inilah dia tentang zakat-zakat yang perlu dibayar. So sampai situ sajalah kelas kita ni. Pastikan tolonglah hantar nota. Zah nak tengok kamu buat nota ni betul ke tidak. Okey, tolong hantar. Okey, so setakat ni kalau ada apa-apa persoalan, tak faham ke apa, boleh tanya Ustazah terus dekat dalam komen bawah ni. Ataupun kamu boleh tanya Ustazah dalam grup. Dan jangan lupa isi kehadiran hari ini. Okey, dekat link yang Ustazah share dalam grup. Okey, so sampai itu sahajalah kelas kita pada hari ini. So, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Esok kita jumpa. Okey? So, kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.